السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشائخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكل آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ayah-ayahanda, ibu-ibunda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada malam ini dengan kehendak keizinan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat hadir berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dapat kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ini kita akan bicara berkaitan dengan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik manfaat dan kefahaman kepada kita tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti, dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga Allah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ni kita akan baca kitab Jauharul Mawhum, kelebihan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-babu tsalitsu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kuliah yang lalu, pertemuan kita yang lalu, saya ambil berkaitan dengan la ilaha illallah pada bab yang kedua. InsyaAllah pada malam ni bab yang ketiga, kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ini lafaz satu lafaz yang mulia yang tidak sempurna sesuatu pekerjaan melainkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah. Allah itu iaitu nama yang mulia, nama yang mulia, iaitu ismun lizati, nama bagi zat. Allah itu nama bagi zat. Lafzul jalalah, nama lafaz yang mulia. Ismun lizati, nama bagi zat. Dengan nama Allah, alif lam lam ha yang kita sebut Allah itu, tulisan Allah yang kita tengok itu bukan itu dikatakan Tuhan, tapi yang kita faham pada nama yang alif lam lam ha itu, Allah tu nama yang mulia. Nah, lafaz yang mulia, ismun lidzati, nama bagi Tuhan, nama bagi zat Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', pekerjaan tersebut terpotong. Pekerjaan tersebut terpotong, kata Nabi. Maknanya tiap-tiap urusan yang kita lakukan, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim pada tempat yang wajib, seperti Fatihah di dalam solat. Sunat dibaca Bismillahirrahmanirrahim pada tempat-tempat yang sunat. Boleh kita baca dan tidak baca Bismillahirrahmanirrahim pada tempat yang harus. Maka benda tempat-tempat yang harus, seperti memakai slipper, seperti makan, memakai baju, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia menambah keberkatan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', maka pekerjaan tersebut terpotong. Terpotong tu maksudnya tidak ada keberkatan. Itu je. Jadi kalau pakai baju boleh baca bismillah, boleh tak baca. Makan pun sama. Pakai slipper, baca bismillah pun boleh, tak baca pun boleh. Tetapi kalau nak berkat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya bismillah. Baik. Jadi kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asyaitanu anhu kama yadhubur rasasu 'alan nari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seseorang hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Orang yang sentiasa beramal dengan bismillah ini, antara yang ditakuti di syaitan yang hampir padanya pun akan cair, seperti mana gambaran yang Nabi kata yadhubur rasasu 'alan nari, cair timah di atas api. Tu berkat bismillah tu. Insya-Allah. Dan daripada Atha ibnu Jabir berkata, ia tatkala turun Bismillahirrahmanirrahim, lari segala awan kepada masyriq, dan diam segala angin, dan bergerak-gerak laut, dan menanti segala binatang mendengar dengan telinganya, dan direjam segala syaitan daripada langit. Dan bersumpah Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya, tiada disebutkan namanya atas penyakit melainkan disembuhkan akan dia, dan tiada disebut akan dia Bismillahirrahmanirrahim atas sesuatu melainkan diberkatkan padanya. Dua yang kita dapat di sini. Apa dia? Tiada satu pun penyakit yang disebut pada penyakit itu Bismillahirrahmanirrahim melainkan disembuhkan akan dia. Kita baca jugalah, tapi tak sembuh-sembuh pun. Tak sembuh-sembuh.
Tak? Kita baca tak pernah betul kot. Tak? Jenuh baca, jenuh hembuih. Tak mau. Saya pun baru ambil demam, dia dedor lagi. Hari tu kuliah subuh pun 5:30 pagi demam pula. Semua demam-demam orat, demam jenis tak cukup rehat katanya. Balik daripada pondok Sungai Bakap tu ada program, balik habis kuliah maghrib, balik Manjung pula malam tu juga. Esok subuh tu balik Kuala, balik masuk pejabat, memang sakit badan. Demam pula. Semalam Azmi telefon tu boleh tak? InsyaAllah kot. Malam tu ke demam lagi tu. Alhamdulillah tadi lega. Jenuh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat bismillah tu lega juga, berpeluh juga lah. Ubat malah makan. Tak boleh juga apanya, Tuhan suruh usaha dan ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lah. Ubat kena makan lah. Sebab ubat tu jalan usaha dan ikhtiar tu. Bukan ubat yang melega menyembuhkan. Yang menyembuh melegakan Allah Ta'ala. Satu, sakit, pegang pada tempat yang sakit ataupun sentuhan pada badan orang yang sakit, sama ada sentuhan tu betul-betul pada tempat yang sakit ataupun bukan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu je ke? Ada lagi tak? Tapi insya-Allah dengan berkat bismillah ya Allah, sembuhkanlah penyakit sahabat aku si Fulan, sebut nama si Fulan bin Fulan. Insya-Allah. Satu. Yang kedua iaitu Allahumma salli ala Muhammad, disebut apa dah? Diberkatkan segala pekerjaan. Semua jadi berkat. Berkat ni macam mana? Berkat ni satu perkara yang kita tak nampak. Sebenarnya kita tak nampak benda tu. Berkat ni dia rahsia Tuhan. Rezeki yang berkat walaupun sedikit tapi cukup perbelanjaan dia. Ilmu yang sedikit tapi berkat, dia boleh beramal dengan ilmu, boleh sampaikan pula. Apalagi umur yang berkat, walaupun umurnya bukan seumpama orang yang panjang umurnya, muda lagi tapi amalan dia seumpama orang yang panjang umurnya, berkat lah. Kan Nabi ajar amalan-amalan yang panjang, yang banyak amalan dia, seperti orang yang berapa puluh tahun umur dia. Orang yang beramal begini-begini, amalan panjang ganjaran dia. Orang yang berkat umurnya, dia faham guna ilmu, umur dia untuk mengaji, menuntut ilmu, faham dia, maka dia beramal. Berkat umur yang sedikit umur tadi ni, boleh jadi baru 40, boleh jadi baru 50, amalan dia seumpama orang yang umur dah 100 tahun. Berkat dah. Tapi berapa ramai orang yang umur yang panjang tetapi amalannya seumpama orang yang belum lagi pernah beramal. Itu kata berkat. Berkat ni cukup dan lebih. Macam mana cukup dan lebih? Allah Ta'ala yang cukupkan dengan berkat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sesuatu itu keberkatan lebih pula daripada yang ada pada kita itu. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Jangan nak cucuk rokok pun bismillah, tak boleh. Berkat. Cucuk rokok baca bismillahirrahmanirrahim, rokok tak habis-habis. Bukan dia. Makruh baca pada tempat yang makruh. Haram dibaca bismillah pada tempat yang haram. Baik, dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, syaitan orang mukmin itu kurus. Kata Qais ibn Hujjaj, berkata bagiku oleh syaitanku, masuk aku pada engkau padahal aku seperti unta dan aku sekarang seperti burung ciak. Kataku, kerana apa demikian itu? Katanya, engkau menghancur akan daku dengan zikrullah Ta'ala. Ada kisah-kisah orang-orang yang soleh dipertemukan dia dengan syaitan. Ada kisah orang soleh yang masuk ke alam syaitan pada juga. Tu kisah-kisah orang soleh, wali-wali. Dia tanya, kamu ni pasal apa jadi macam ni? Dulu ni aku ni gemuk, tapi lah jadi kurus. Jadi kurus dengan apa? Bila aku duduk dengan kamu ni aku jadi kurus. Dengan sebab apa? Menghancur akan daku dengan zikrullah Ta'ala. Apa-apanya zikir. Bila kita zikrullah Ta'ala, banyak zikir, syaitan yang duduk pada kita akan lebur dia. Akan lebur dia. Banyak zikir. Termasuk juga zikir yang kita baca jadikan wirid kita, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Habis, dan sabda Nabi SAW, tiada ditolak doa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabdanya bahawasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat, berkata mereka itu Bismillahirrahmanirrahim, maka berat kebajikan mereka itu pada mizannya, iaitu pada timbangannya. Maka berkata segala umat yang lain, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad?
Maka berkata segala anbiya, yakni para nabi-nabi, bagi mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kalam mereka itu 3 nama daripada segala nama Allah Ta'ala yang mulia. Jikalau dihantarkan ke dalam satu daun neraca dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekalian di dalam daun neraca yang satu lagi, nescaya berat kebajikan mereka itu. Sabdanya, dan menjadi Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit dan menolong bagi tiap-tiap ubat dan mengkayakan daripada tiap-tiap yang papa dan menuntut dan menutupi daripada neraka dan aman daripada telan bumi dan daripada diubah kepada rupa binatang dan daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu membacakan dia akan bismillahirrahmanirrahim. Berapa amalan, berapa kelebihan bagi? Yang pertama, orang yang baca bismillahirrahmanirrahim iaitu berat amal kebajikan dia pada timbangan dia. Berat kebajikan dia pada mizan dia, neraca timbangan tu bila letak jadi berat dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kan segala umat para anbiya dulu, para umat-umat yang terdahulu tanya apa yang memberatkan amalan umat Nabi Muhammad tu bila ditimbang berat tu. Jawab para anbiya alaihi wassalatu wassalam bagi umat mereka, iaitu umat Nabi Muhammad ada kelebihan dia pada dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, amalan mereka jadi berat. Kita ada dah benda tu dekat kita, cuma kita tak nak buat je. Sebab itulah disebut orang-orang yang beriman dekat akhirat esok mereka pun ada penyesalan juga. Termasuk kita ada penyesalan juga. Kenapalah dulu ni aku tak buat. Padahal bukan masuk neraka pun. Mudah-mudahan insya-Allah kita masuk dalam syurga Allah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok amalan kita, amal kebaikan, betul tengok ada satu kotak kosong. Bila ditanya kotak kosong ni apa, peti kosong ni apa, inilah peti amalan yang sia-sia. Kita akan jadi menyesal. Kenapalah dulu ni aku buat benda yang sia-sia. Ruginya. Waktu tu dah tak boleh buat apa dah. Ni, tu orang yang beriman. Ni kita dah dapat dah, kita dah dengar dah, kita dah faham dah. Maka bismillahirrahmanirrahim, walaupun dah biasa dengar, biasa boleh buat dah daripada kecil dah kita tahu, belum tentu kita boleh beramal. Tambah-tambah yang tak pernah dengar kelebihan-kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Ni ayah-ayah, ibu-ibu kita dah dengar, jangan tinggal. Pesan pada anak-anak kita, pesan pada ahli keluarga kita, bismillahirrahmanirrahim, jangan tinggal. Sehingga dia memberatkan neraca timbangan kita dekat akhirat esok. Dengan 3 nama yang mulia, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kemudian dia kata lagi di sini, iaitu berat kebajikan mereka itu. Kemudian bersabdanya, menjadi Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit. Sembuh daripada tiap-tiap penyakit. Cuma kita ni kadang gelojoh, nak kira baca terus sakit, terus hilang terus sakit. Betul tak? Kira baca-baca terus hilang sakit. Gelojoh. Gelojoh kita ni. Itu dah sifat manusia, kelang kelibut, kira nak baik ya. Baca-baca, pegang-pegang, lepas-lepas tangan je tu kira baik selalu lah, boleh bangkit dah jalan terus. Susah lah. Pemen kereta pun dia buka sepanar pasang dah, test dulu baru elok lah. Benda-benda dunia itu keadaannya. Allah Ta'ala boleh buat, tapi kita ni, sabar kita ni, kalau diberikan terus hilang sabar, kurang pahala. Diberi pula satu benda yang buat tak jadi, i'tiqad kamu apa? Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Sabarlah. Baca pada penyakit, insya-Allah menyembuh daripada tiap-tiap penyakit satu, dan menolong bagi tiap-tiap ubat. Baca pada setiap ubat. Ubat itu bukan ubat yang menyembuhkan. Dengan berkat bismillahirrahmanirrahim bertambah kekuatan yang Allah Ta'ala nak berikan kesembuhan pada seseorang dengan asbab ubat tadi. Ubat tu kita faham tak? Makan ubat ni ini, makan ubat ni ini. Jadi berkat ubat tadi dengan bismillahirrahmanirrahim, dan mengkayakan daripada tiap-tiap yang apa. Baca bismillahirrahmanirrahim kaya bagi orang yang apa. Canggih. Jangan salah faham. Saya baca je kaya, saya baca je kaya. Yang miskin-miskin kat kampung tak baca ke? Baca lah, tapi tak kaya-kaya pun. Tu salah fahamnya.
Kaya apa ni? Kaya ni sebenarnya dia, ukuran kaya manusia ni mengukur, kita ukur kaya dari sudut material. Tapi hakikat kaya itu pada jiwa manusia tu. Kalau jiwa manusia tu jiwa yang kaya, walaupun dia miskin, tetap dia berasakan seronoknya akan jadi kaya. Kalau orang tu jiwanya miskin, walaupun dia kaya macam mana, tetap dia kata aku ni tidak ada apa melainkan Allah belaka. Anda faham tak tu? Jadi ketenangan pada jiwa tu. Orang kaya kalau jiwa tak tenang tak jadi. Orang yang miskin kalau jiwanya tenang, Allah belaka, kaya lah tu lah. Tak risau pun. Kita yang kaya ni risau kereta lupa nak kunci pun risau, betul tak? Tuan-tuan dah lock kereta dah tadi? Dah lock belum? Bila saya sebut ni baru teringat apa? Sudah. Tiga pakai bangkit kosong lah masjid. Takut orang miskin kereta datang naik basikal jalan kaki, apa nak dia takutkan? Sebenarnya kaya ni bukan ukuran daripada harta benda tu, jiwa manusia tu. Jiwa dia macam cinta lah, dia maknawi, dia cinta ni duduk kat hati. Kalau hati tu tak sukalah. Kalau hati tu berasa sukalah. Nak ambil contoh mudah, kaya papa ni pada jiwa. Kalau jiwa orang yang kaya, walaupun dia miskin, dia tengok rumah besar, syok. Tapi kalau orang yang jiwa miskin, Nabi SAW, orang yang jiwa kaya ke? Tak. Mati pun mati dalam keadaan menjadi fakir, miskin. Tapi Nabi tak kaya ke? Kaya. Nabi kaya, Nabi SAW kaya, sahabat-sahabat Nabi kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya raya. Tapi jiwa mereka jiwa orang yang kaya ke? Tak juga masuk tak. Jadi jiwa tu, bukanlah maksud kata jiwa tu orang miskin jadi tak buat apa, tak ada apa. Jiwa tu yang jadi kaya. Daripada zahir keadaan yang ada tu tidak menunjukkan mereka ni orang yang kaya atau berapa, tapi jiwa tu sendiri. Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu boleh infakkan dalam perang Tabuk. Pada Rasulullah buat pengumuman siapa nak infakkan untuk peperangan dalam perang Tabuk, sahabat-sahabat Nabi antara Sayyidina Abu Bakar infakkan seluruh harta dia, Sayyidina Umar infakkan separuh daripada harta-harta dia. Subhanallah. Infak habis, tak ada apa yang kamu tinggal pada anak isteri kamu, kata Rasulullah. Tanya Rasulullah pada Sayyidina Abu Bakar, Allah dan Rasul. Subhanallah. Tak ada apa, tak terasa rugi pun. Itu kata orang yang insya-Allah dengan berkat bismillahirrahmanirrahim, jiwa kita ni daripada mana? Terselamat daripada jiwa kita ni, daripada jiwa orang yang papa. Orang yang papa jadi macam tu. Orang yang papa ni kerenak saja, dia dah kaya dah pada ukuran akal dia, kaya dah, rumah besar, tapi cari lagi duit kerana jiwa yang papa lah. Jiwa yang papa rasa rendah saja. Kalau jiwa yang kaya, orang yang jiwa kaya tak ada kata benda sekalipun, sebenarnya hatinya kembali kepada Allah Ta'ala, kaya belaka dah. Kalau diukurkan pada tubuh badan manusia ni pun, kita ni kaya belaka dah sebenarnya. Kita ni kaya belaka dah. Lahir-lahir atas dunia ni kaya belaka dah. Kalau nak diukurkan dengan ukuran dunia lah. Mata kita berapa nilai dia? Berapa nilai mata? Siapa biasa jual mata? Ada? Tak ada? Congkir sebelah pergi jual berapa? Mata saja tak tahu puluh ribu dah, 30 dah ke lebih. Mata, 2 biji mata. Buah pinggang lagi. Buah pinggang ada berapa? 2 tak? Kan? 2 kan? Buah pinggang ada 2. Apa lagi nak jual? Mata 2, 2 pinggang 2, apa lagi? Orang jual apa lagi? Last sekali orang nak jual apa? Jantung. Jantung ada nilai jantung? Ada nilai? Tak ternilai. Sampai tengah hidup nak bagi, minta maaf lah. Melainkan sains tu, tanda tangan tu untuk apa? Aku dah tak boleh pakai tubuh badan aku, jantung masih lagi hidup, maka ambil lah jantung aku ketika itu. Itu je pun. Itu pun dah tubuh badan dah collapse, tak boleh buat apa dah. Melainkan jantung je yang masih lagi berfungsi. Ambil lah. Kita tengah hidup ni nak bagi jantung, takkan bagi sebab dia tak ada nilai. Benda yang tak ternilai. Kaya dah kita. Kalau nak ukurkan dengan kekayaan, kaya dah. Iaitu jiwa papa dan kaya, orang yang papa dan kaya ni pada jiwa. Kalau dia jiwa papa,
Jiwa dia kira jiwa nak jadi kaya dia maknanya. Orang yang nak jadi kaya tu jiwa apa-apa, nak jadi kaya je. Duit dah banyak berjuta dah nak mencari lagi. Tu jiwa apa-apa. Nak jadi kaya je. Tapi kalau orang yang jiwa kaya, apa yang dia dapat Tuhan bagi alhamdulillah. Orang yang nampak apa-apa tapi jiwa yang kaya. Habis. Jadi insya-Allah berkat bismillahirrahmanirrahim mengkayakan daripada tiap-tiap yang papa. Mana jiwa tu? Jiwa ni, jiwa kita ni kaya daripada papa. Orang yang jiwa papa ni kerja nak cari dunia sampai tinggalkan urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menutupi daripada neraka, tertutup daripada pintu neraka mudah-mudahan, dan aman daripada telan bumi, aman daripada ditelan bumi. Ada gempa bumi ke, dia aman, terselamat daripada ditelan bumi, dan daripada diubahkan kepada rupa binatang. Sama ada rupa binatang tu dalam keadaan tubuh badannya serupa ditukar menjadi binatang, ataupun perangainya diserupakan dengan perangai binatang. Dan daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu membaca, dan selamat daripada dituduh orang selama mana berkekalan, yakni istiqamah mereka membaca akan dia, akan bismillahirrahmanirrahim. Pendek je, tapi kita tak betul-betul jadikan dia satu amalan yang untuk kita baca, melainkan pada waktu-waktu tertentu saja. Mana tiap-tiap benda, tiap-tiap pekerjaan baca bismillahirrahmanirrahim. Habis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiram al-katibina an yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim melainkan menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin, bahawa menyurat mereka itu di dalam suratan amalnya 400 kebajikan. Berganda pahala kebajikan mereka yang berkata bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tak nampak benda tu, tak nampak lah sekarang ni, memang tak nampak lah. Nak tahu benda tu bila? Dekat mati esok, bangkit semula esok, nampak lah kelebihan-kelebihan tu. Waktu ni mungkin orang akan kata entah ya entah tidak, tak apa, nak buat macam mana tak? Bukan semua orang boleh terima. Sekarang ni banyak orang pakai logik akal. Logik akal, syurga neraka pun nak pakai logik akal. Mana maunya. Akal manusia ni hanya boleh pakai atas dunia saja. Itu pun tak mampu menerokai semua alam ini, walaupun ketika kita hidup, dan alam yang nak diteroka itu masih lagi ada pada ketika ini. Tambah kita nak teroka alam Allah Ta'ala yang selepas daripada kematian, selepas hidup kita mati, kemudian kita akan dibangkitkan semula ke mana syurga dan neraka. Lagi-lagilah kita tak mampu nak teroka. Yang dapat teroka apa? Iman. Beramallah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi dzarrah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim sekali, maka tiada tinggal daripada dosanya qadar semut yang kecil jua pun daripada dosa kecil. Maknanya orang yang baca bismillah walaupun sekali, tapi dengan i'tiqad yang sebenar, qasad yang sebenar lah. I'tiqad yang sebenar, qasad yang sebenar. Qasad dia mengharapkan apa dia? Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni masuk dia dalam golongan orang yang pemurah dan pengasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kita biasa dengar pemurah itu Allah Taala, kata pemurah itu, pemurah Allah Taala kepada semua makhluknya. Sama ada makhluknya yang dinamakan makhluk tu manusia, sama ada manusia itu beriman ataupun kafir. Makhluk yang bernama jin yang Islam ataupun jin yang kafir. Apa lagi makhluk, semua makhluk, binatang, bukit bukau, semua tu makhluk dah. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah, pemurah Allah Ta'ala pada semua makhluknya. Pemurah Allah Ta'ala ni, orang kafir minta pun Allah Ta'ala bagi, tak berkira langsung. Kalau setengah guru tu dia kata boros ni, nak apa bagi, anak nak apa bagi. Oh bapa aku ni bagi saja, nak je bagi. Bukan membazir lah, boros. Orang kafir minta, kadang-kala orang kafir lagi banyak dapat daripada orang Islam. Betul tak? Orang yang beriman
Tak ada hair pun, sebab jiwa dia bukan jiwa orang yang apa-apa. Jiwa kaya ni tak ada masalah, dapat ada. Cuma kadang-kala ada orang salah faham pula. Tu yang kata Melayu ni malas. Pasal tu bukan Melayu ni malas. Kadang jiwa kaya ni dia tak macam jiwa papa. Jiwa papa ni kaya dari sudut harta benda pun nak cari lagi kerana jiwanya jiwa papa. Bagi orang yang mengaji dah faham dah tentang hukum hakam sunnatullah ini, yang kita mengaji ni, kita nak jadikan jiwa kita jiwa yang kaya, bukan jiwa yang papa. Walaupun yang ada pada aku ni hanya ada beberapa kenderaan saja, ada 1-2 kenderaan saja, rumah pun ada tempat berteduh, boleh dah aku nak bekerja, itu pun dah memada untuk aku. Bukan kata kadar miskin itu sebenarnya menunjukkan kita ni malas, bukan. Tapi jiwa kita ni jiwa apa? Jiwa kaya, bukan jiwa papa. Orang yang jiwa papa ni tak cukup-cukup. Maka kadang-kala dan kebanyakannya orang-orang yang Allah Ta'ala dia akan bagi, Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang nak. Orang kafir dia nak, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tu maha pemurah sungguh, maha pemurah. Nak apa bagi. Kamu tak semayang nak kaya, bagi juga. Kadang-kadang yang tak semayang nak kaya lagi Allah Ta'ala bagi. Tapi sedarlah kita bagi orang yang tak semayang, orang yang tidak taat tapi kaya yang apa? Kaya yang jadi istidraj pula. Kita tak nak jadi kaya yang istidraj, tapi kita nak kaya yang berkat. Kaya yang berkat. Tapi Allah Ta'ala bagi juga. Ar-Rahim, kasih Allah Ta'ala pengasih bagi orang yang beriman saja. Allah Ta'ala kasih bagi yang beriman saja. Kita ni mudah-mudahan termasuklah insya-Allah bagi orang yang Allah Ta'ala kasih sebenar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Jadi kalau faham yang tu, mudah-mudahan kita buat segala perkara ni dengan jiwa mengharapkan keredaan Allah, jiwa yang mengharapkan Allah Ta'ala yang pengasih dan penyayang. Baca walaupun sekali, insya-Allah. Tidak tinggal dosanya qadar semut yang kecil jua pun daripada segala dosa kecil. Terhapus dosa-dosa kecil dia dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Habis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyurat bismillahirrahmanirrahim, tulis bismillahirrahmanirrahim, maka mengelok ia, yakni mencantikkan akan suratannya kerana membesarkan bagi nama Allah Ta'ala. Tulis itu pula, tulis untuk membesarkan nama Allah Ta'ala dengan tulisan yang cantik. Nescaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Itu baru-baru ni dia bagi satu tulisan amalan di awal hari awal Muharram nak. Awal 1 Muharram tu amalan dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ni amalan orang-orang soleh dulu lah. Kadang-kadang amalan-amalan ni tak ada dalam hadis Nabi, tak ada dalam hadis Nabi. Kita pula bila tak ada tolak mentah-mentah. Jangan macam tu. Kalau tak ada dalam hadis Nabi, amalan tu amalan yang baik dah, hasanah dah, baiklah. Nak buat silakan, tak nak buat pun silakan. Kita ni pula mengaji tak tahu mana, tak ada dalam hadis Nabi, semua tak boleh, semua bid'ah. Hang luku pada apa tahu. Kadang kita ni terlebih cerdik ya, terlebih cerdik ya. Itu jadi masalah kita. Jadi benda tu amalan orang soleh, wali-wali Allah, orang soleh beramal, kadang dia tulis ambil berkat apa? Dia ambil berkat sekian. Tulis 113 kali Bismillahirrahmanirrahim. Bersamaan dengan surah-surah dalam Al-Quran ada 114 surah. Jadi satu daripada banyak-banyak surah tu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ambil 113, tulis pada awal Muharram Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tulis Rumi, tuan-tuan tulis Rumi pula Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Rumi tak jadi, tulis Bismillah daripada tulis Arab lah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dah tulis jangan lempar mata-kata. Tulis lempar, hilang berkat pula, dosa lagi ada. Sebab bismillah ni, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada ayat Al-Quran. Orang yang berhadas besar tak boleh pegang sesuka hati, tak boleh baca sesuka hati melainkan dalam hati. Tak boleh. Kita tak ada wuduk, kita nampak tulisan Bismillahirrahmanirrahim di atas lantai, tak boleh kita
pegang sesuka hati melainkan dengan bersebab. Tengok atas lantai ni kalau jadi mudarat, tu cerita lain. Nah, kalau tiba-tiba kita nampak atas meja bismillahirrahmanirrahim, kita main pegang aja. Sedangkan kita tak ada wuduk, dia satu ayat daripada ayat Al-Quranul Karim. Tak boleh pegang tanpa wuduk, kena bersuci daripada, kena dalam keadaan suci hadas besar, suci daripada hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang banyak kan buku sekolah kan, buku sekolah pengajian Islam kan. Ada. Kita pergi photostat pula kedai tu kedai Cina tu contoh kan. Pergi kedai tu bahkan banyak cikgu-cikgu, banyak tuan-tuan yang cikgu kan biasa tak pergi photostat kan. Takkan tak biasa tak. Kedai-kedai Melayu sana bawah tu tak boleh dah. Penuh lah. Tak boleh dah cik kata tak boleh. Lepas tu banyak sangat pergilah kedai Cina tu bagi photostat kat dia. Yang Cina tu macam mana? Siapa nak tanggung dosa? Dia tak berdosa sebab dia kafir. Kita lah nanggung dosa lah. Kalau dalam tu ada bismillah, dia pun pegang pula bismillah. Melainkan kalau buku-buku yang tak ada bismillahirrahmanirrahim tu, itu kalau nak jaga sungguh-sungguh, macam mana nak terampun dosa kalau bismillahirrahmanirrahim pun kita tak jaga, sedangkan kita nak beramal tadi ni. Sedangkan adab dalam bismillahirrahmanirrahim pun kita tak jaga. Habis. Kemudian dia kata lagi, tu tulis disuratkan bismillah dan diperelokkan suratan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdudir rahman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menyurat salah seorang daripada kamu akan bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjangkan akan yang segala hurufnya serta mengelokkan akan dia. Baik. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari fabari'a minal kufri wan nifaqi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim, disuratkan namanya daripada abrari, yakni orang yang benar pada taatnya, dan lepas ia daripada kufur dan nifaq. Senang sungguh tak selamat daripada kufur dan nifaq? Yalah, bunyi ayatnya macam senang, tapi di mana i'tiqad dan qasad kita? I'tiqad kita, i'tiqad yang benar lah. Kalau dia i'tiqad orang kafir pun pandai sebut bismillahirrahmanirrahim sekarang ni. Alhamdulillah dia pun pandai dah. Dia tegur kita, alhamdulillah ustaz, lama tak jumpa ustaz. Dia tegur kita orang punya Hindu punya. Cina pandai sebut lah. Subhanallah dia sebut, masya-Allah, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Ingat dia masuk Islam, orang punya Cina juga. Pandai dah sekarang ni tak? Iyalah, kena pula ada seorang masuk ambil pengajian Islam pula. Ada ambil pengajian Islam. Tentu pegawai tu ambil pengajian Islam. India ambil pengajian Islam. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, Waalaikumsalam. Dia kata, India. Silap aku jawab salam dah tak? Jawab salam yang tak sepatutnya. Jawab salam cara orang kafir bagi, jawab cara orang kafir lah. Dia pun tahu dah. Jadi i'tiqad mana? I'tiqad betul tak? I'tiqad kufar. Qasad dia macam mana? Dia tak tahu qasad apa. Kita qasad apa? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama yang Maha Pemurah, nama yang agung. Lafzul jalalah ismun li zati, lafaz yang mulia, nama bagi zat Tuhan yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kita beramal dengan itu, i'tiqad kita dan qasad kita itu memuliakan. Ya tak? Insya-Allah i'tiqad kita benarlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qasad kita memuliakan dengan berkat bismillah tadi ni. Orang kafir tak faham gitu. Insya-Allah terselamat daripada kufur dan nifak. Kufur dan nifak ni penyakit kufur dan penyakit nifak. Nifak ni penyakit hati, orang munafik ni sakit penyakit hati. Nifak. Baik, habis. Saya tak panjangkan situ, saya nak ambil hadis lain lagi. Kemudian dia kata lagi dari riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia, barang siapa berkehendak dilepaskan daripada malaikat Zabaniyah yang 19, maka hendaklah berkata bismillahirrahmanirrahim. Maka bahawasnya 9 huruf supaya menjadi Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu huruf daripadanya peliharaan daripada seorang daripada malaikat. Terpelihara selamat daripada malaikat disebut sini malaikat Zabaniyah. Baik, bagi dengan insya-Allah saya nak ambil penutup pada bab ini, amalan dia. Ada lagi nanya tapi kita mungkin tak sempat dah. InsyaAllah pertemuan akan datang saya akan ambil sedikit lagi. Baik. Dan diriwayatkan bahawa segala makna sekalian kitab yang turun dari langit terhimpun pada Quran. Semua kitab-kitab yang kita maklum, kitab-kitab yang turun terhimpun dalam Al-Quranul Karim. Dan segala makna Quran pada Fatihah. Semua Al-Quran yang kita bicara dalam Al-Quran tu berkaitan dengan apa?
ibadat kah, muamalat kah, jenayat kah, munakahat kah, semua itu sebenarnya terhimpun semua itu dalam Fatihah. Daripada segala kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun terhimpun dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah, dan segala makna Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim, terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala makna bismillah pada ba, maka maknanya yang isyari, makna yang dibangsakan isyarat. Apa isyarat pada makna ba? Isyarat makna pada huruf ba tu, makna isyari tu, makna isyarat tu bagaimana? Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Maksudnya apa? Dengan aku ada barang yang ada, dan dengan aku ada barang yang lagi akan diadakan. Kita duk baca bismillah tu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Segala Fatihah Al-Quran terkandung dalam bismillah. Fatihah terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu awal-awal tu huruf ba tu. Apa makna isyarat huruf ba tu? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu, iaitu dengan aku barang yang ada, dan dengan aku barang yang lagi akan diadakan. Tu Bismillahirrahmanirrahim tu. Tu besar tu dia punya kelebihan Bismillahirrahmanirrahim tu. Ada dah pada kita, ada dah. Cuma beramal tak beramal je. Dan sekalian makna ba terhimpun pada noktahnya, yakni titik yang atas yang mula turun di hujung qalam yang berpanjangan daripada awal oleh khat suratan. Tiada titik yang di bawah, kata setengah ulama, pada titik yang di bawahnya, dan makna yang isyari bahawasanya zat Allah Ta'ala itu nuqtatul wujud, yang berpanjangan daripada oleh tiap-tiap yang mawujud, maka iaitu isyarat kepada wahdatul wujud dan hakikatul Muhammadiyah. Wallahu a'lam. Ini saya tak bicara panjang, saya nak ambil amalan sikit sebelum kita tutup. Faedah, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tatkala hendak tidur, nescaya diamankan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada demikian malam itu, daripada kejahatan syaitan dan jin dan manusia, dan pada pencuri dan terbakar api, dan daripada mati terkejut, dan menolakkan daripada tiap-tiap bala, insya-Allah Ta'ala, dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan laju no aja tak. Laju no baca. Malaikat tak tahu ni baca apa, bahasa apa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Tak betul ya. Baca benar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Insya-Allah ke? Tengok jam tu. Masuk dah. Oi, ini pesen macam ni, yang tu pesen macam tu. Lain macam lah. Dia bunyilah. Baik, dua jenis jam. Baik, bismillah. Baca betul-betul. Tapi sebutan makhraj bagi betul ya. Sebutan makhraj jangan bismillahirrahmanirrahim. Tak betul, tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, huruf ha. Saya nak kaitkan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan solat. Banyak orang batal solat apabila dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa batal solat? Sebab dia menukar huruf ha kepada huruf ha. Tuan-tuan tak payah tunding siapa dia, kita ceklah diri kita. Dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, habis sembahyang dia rosak, batal sembahyang dia. Pasal apa batal? Sebab dia menukarkan huruf ha kepada huruf ha. Berarti dia bukanlah Bismillahirrahmanirrahim dah, dan dia bukanlah satu ayat daripada suratul Fatihah, maka akan rosak sembahyang dia. Kena baca betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dia tambah sabdu lah, bismillah, tambah ra bagi tebal lagi. Bismillahirrahman, itu pun tak boleh juga. Ra tu dah kira beberapa ra dah. Kadang dia tambah sabdu Bismillahirrahmanirrahim, rosak juga, tambah sabdu. Tak baca bagi betul. Fadilat dia besar.
Bukan sekadar fadilat dia antaranya sah pada sembahyang, bahkan kelebihan dia berkat pada segala urusan kerja kita dengan bacaan kita yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu antara amalan yang kita baca 21 kali. Ada lagi, ada yang 40, ada yang 100. Tapi kelebihan-kelebihan dia yang berlainan. Bismillah. Yang kita boleh amalkan di sini yang saya nak bagi dan ambil dalam kitab ini, sabit dalam kitab ini, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali hendak tidur, sebelum tidur. Sekarang kan sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sehingga 21 kali, insya-Allah terselamat dia daripada kejahatan syaitan dan jin. Makna apa? Sihir. Selamat daripada jin dan sihir, insya-Allah. Dan manusia, boleh jadi kejahatan manusia. Dan daripada pencuri masuk ke dalam rumah, terpelihara, insya-Allah. Dan terbakar api, dan daripada mati terkejut, dan menolak daripada tiap-tiap bala. Apa-apa bala terselamat dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah taala, dengan berkatnya, dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. 8.37 masuk insya dah lah. Masuk dah. Oh, lebih dah. Tunggu bunyi ni, insya-Allah. Ampun maaf daripada saya, terlebih masa. Jangan report baru hari ni. Kan dia report ustaz lebih pula masa. Oh, dah 3 minit pun berkira benar kau ke? Jangan marah dah, selorok je. Insya-Allah kita ada rezeki di lain masa, kalau ada waktu yang masa yang lapang, kita akan jumpa lagi dan saya akan ambil fadilat selawat Nabi pula, insya-Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارفعنا بما علمتنا. اللهم أكرمنا بما علمتنا. اللهم سلمنا والمسلمين باعدنا من عذاب قريبنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل ودنا الصراط المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.